potong siaran langsung. Segera alihkan kamera ke Malaysia. Kata-kata itu memecah kesunyian di studio berita British dan mengubah arah penyiaran global. Apa yang menyebabkan penyampai berita BBC itu menghentikan siaran langsungnya? Bilik berita Badan Penyiaran Awam British itu biasanya beroperasi dengan irama yang hampir mekanikal. Lampu sorot putih menyala stabil. Peta ekonomi Eropa terpapar pada skrin monitor. Suara penyampai tenang terukur hampir tanpa aliran emosi. Bagi penonton, ia adalah wajah berita yang boleh dijangka. Bagi bilik editor, ia adalah zon selamat. Jonathan Reed duduk tegak di belakang meja penyampai. Rambutnya disikat rapi sut gelapnya tanpa celak. Selama lebih 20 tahun, dia telah melaporkan konflik bencana dan krisis global dengan nada suara yang sama tanpa terpengaruh oleh suasana. Namun pada malam itu, sesuatu memecah ketertiban yang telah lama dipertahankan. Di monitor kecil di sudut meja muncul klip video yang disimpan sebagai bahan sandaran. Ia bukan latihan ketenteraan, bukan kilang semikonduktor, atau ketegangan geopolitik serantau. Ia hanyalah visual ringkas dari satu sudut bandar di Malaysia, ruang awam orang ramai bergerak suasana yang tidak dramatik. Jonathan terdiam. Ayat yang sepatutnya terus dibaca terhenti di kerongkongnya. Tangannya yang biasanya diletakkan teguh di atas meja bergerak sedikit. Penerbit eksekutif di bilik kawalan menyadari jeda yang tidak sepatutnya. Beberapa saat berlalu. Kamera masih menyala. Maaf, akhirnya Jonathan bersuara tanpa skrip. Saya perlu berhenti seketika. Suasana di studio berubah. Tiada arahan sedemikian dalam jadwal siaran. Jonathan mengalihkan pandangannya ke monitor. Apa yang kita lihat sekarang luar biasa, sambungnya kali ini dengan nada yang sukar disembunyikan. Klip dari Malaysia terus dimainkan. Bukan data statistik ekspor, bukan carta industri komoditi. Ia adalah gambaran kehidupan seharian orang ramai bergerak dengan tenang, ruang awam yang bertenaga, interaksi yang ringkas tetapi bermakna. Sejujurnya, tiada apa-apa yang sensasi. Inilah yang meresahkan Jonathan. Dia menyadari perasaan yang jarang berlaku sepanjang karirnya sebagai wartawan, rasa tidak berdaya yang tidak dapat dijelaskan dengan angka. Dia berpikir Malaysia dalam berita Santiasa muncul sebagai titik panas kestabilan politik, hub logistik, atau peta pilihan raya. Tetapi apa yang ditangkap oleh lensa malam itu bukanlah itu. Terdapat daya tarikan yang tidak dapat dirangkum dalam laporan rasmi, sesuatu yang beroperasi pada tahap manusia di bawah permukaan. Siaran diteruskan, tetapi pikirannya telah berubah. Apabila lampu kamera dimatikan, Jonathan tidak berdiri serta-merta seperti biasa. Dia merenung skrin hitam di hadapannya lebih lama dari biasa. Ini bukan berita antara bangsa biasa, katanya kepada pasukannya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah masyarakat berfungsi. Penerbit eksekutif Eileen Coakley pada mulanya berpendapat Jonathan terlalu emosional. Tetapi apabila dia menonton semula rekaman itu, dia mula memahami kekeliruan yang sama. Apa yang awak nak buat, dia bertanya. Jonathan menarik nafas dalam-dalam. Saya akan ke sana, jawabnya ringkas. Bukan menghantar koresponden tempatan. Saya akan membawa seluruh pasukan untuk membuat laporan khas menggunakan kamera utama. Cadangan itu kedengaran melampau. Malaysia bukanlah zon konflik atau pusat krisis global. Tiada urgensi editorial konvensional. Tetapi inilah hujah Jonathan. Kita sentiasa membuat liputan apabila sesuatu runtuh, katanya. Bagaimana jika kali ini kita pergi dan lihat mengapa ada perkara yang berfungsi dengan baik? Perbincangan berlangsung sengit. Belanjawan risiko berkaitan dengan penonton dan jadwal siaran dipersoalkan. Tetapi apabila mereka menyadari rasa ingin tahu, Jonathan bukan pribadi, tetapi lahir dari profesionalisme kewartawanan, keraguan mula terhapus. Keputusan akhirnya dibuat. Laporan rutin dibatalkan, slot masa khas disediakan. Juru kamera, kaki tangan, dan logistik mula diatur. Nama tempat itu kini terpapar dengan huruf besar di papan perancangan bilik editor Malaysia. Jonathan berdiri di bilik kawalan memandang pasukannya. Kita tak tahu apa yang akan kita temui, katanya. Tapi saya yakin, satu perkara ini berbaloi, untuk dunia berhenti dan lihat. Malam itu tiada letupan, tiada krisis, tiada tragedi. Insiden kecil di studio berita British itu menjadi permulaan perjalanan yang tidak pernah mereka rancang, dan ia kemudiannya mengubah cara mereka melihat dunia. Pesawat yang membawa Jonathan Reed dan pasukannya mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA pada waktu senja. Dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, melalui tingkap kereta bandar itu menyala papan tanda terang berlapis-lapis dan penuh kehidupan. Sebaik sahaja pintu kereta dibuka, udara lembab subtropika menerpa muka.
Ia berbeza sama sekali daripada udara musim luruh British yang mereka tinggalkan. Jonathan merasakan perasaan yang serentak familiar dan asing. Ini adalah jenis tempat yang tidak boleh disimpulkan oleh pandangan pertama. Eileen Cockley segera mengatur jadwal temu bual. Rancangan awal mereka ringkas dan selamat, membuat liputan ruang awam di sekitar menara berkembar Petronas dan nadi pelancongan ibu kota. Marcus Hill menyediakan kameranya bersedia untuk merakam pemandangan jalan stesen komuter dan orang ramai. Aliran orang ramai tidak henti-henti. Kuala Lumpur kelihatan seperti mana-mana metropolis modern lain di dunia, sekurang-kurangnya itulah tanggapan awal. Namun bandar itu tidak memberi mereka banyak masa untuk berasa selesai. Ketika pasukan itu bersiap untuk siaran ringkas di segitiga emas, langit cerah tiba-tiba berubah sejak tengah hari. Hujan lebat tropika turun tanpa amaran di petang itu. Air hujan turun dengan lebat dan ganas menghantam jalan raya berturap. Tiada gerimis, hanya perubahan mendadak yang memaksa semua orang untuk bergerak pantas. Kesana, teriak Aileen, menunjuk ke pintu masuk stesen LRT yang terdekat. Mereka berlari bersama-sama dengan warga kota yang lain, melindungi peralatan penyiaran mereka daripada basah kuyup. Di dalam stesen, suasananya tenang dan damai. Seolah-olah hujan lebat di luar hanyalah gangguan kecil dalam kehidupan seharian. Markus mengikut naluri juru kamera, tidak mematikan kameranya. Dia merekodkan apa yang dilihatnya orang ramai berdiri, menunggu, ada yang ketawa kecil karena basah, ada yang sibuk dengan telepon bimbit mereka. Tiada panik, tiada rungutan yang berlebihan. Pada ketika ini, satu adegan kecil menarik perhatian Jonathan. Seorang pelajar sekolah rendah berjalan masuk ke stesen. Dia memakai uniform sekolahnya, topi sekolah yang biasa dipakai di kepalanya. Pakaiannya sedikit basah, beg kecil melekat di belakangnya. Kanak-kanak itu berjalan sendirian tanpa orang dewasa di sisinya. Ekspresinya tenang dan yakin. Jonathan mengerutkan kening. Markus fokus pada kanak-kanak itu, katanya perlahan. Kanak-kanak itu berhenti di hadapan rak logam di sudut stesen. Di situ tersusun payung berbagai warna, bentuk, dan size. Tanda Peyung Isan Payung Community diletakkan di atas. Ia tidak berkunci, tidak diawasi, tanpa tanda pemilikan yang jelas. Tanpa teragak-agak, kanak-kanak itu mengambil salah satu payung, membukanya, dan kemudian berpaling ke arah pintu keluar, berjalan ke dalam hujan lebat. Jonathan terpaku. Dia menunggu, mungkin menjangkakan kaki tangan stesen akan menegur atau seseorang akan bertindak balas. Tetapi tiada apa yang berlaku. Beberapa menit kemudian, orang lain melakukan perkara yang sama, seorang wanita eksekutif, seorang lelaki pertengahan umur, dan kemudian pelajar sekolah lain. Semua bertindak dengan corak yang sama, tenang, yakin, seolah-olah ini adalah perkara yang paling semula jadi di dunia. Adakah itu payung awam, bisik Eileen separuh tidak percaya. Jonathan perlahan-lahan menggeleng. Itu bukan yang meresahkan saya, jawabnya. Yang meresahkan saya ialah tiada seorang pun yang kelihatan bimbang. Di negaranya, objek yang ditinggalkan tanpa pengawasan di tempat awam biasanya hanya mempunyai satu kesimpulan. Tetapi di hadapan mereka, realiti menuju ke arah yang sama sekali berbeza. Markus terus merakam. Lensa menangkap butiran kecil seseorang mengembalikan payung ke tempatnya selepas hujan berhenti. Susunan payung kekal kemas. Jumlahnya tidak berkurang. Tiada drama, tiada kepahlawanan, hanya ketertiban yang sunyi. Jonathan merasakan perasaan yang sama seperti malam dia menghentikan siaran di studio, rasa tidak berdaya, yang tidak dapat dijelaskan oleh logik barat yang biasa. Ini bukan kebetulan, katanya akhirnya. Ia melibatkan terlalu banyak orang, terlalu konsisten untuk dipanggil insiden. Ini adalah sistem. Bukan peraturan bertulis, tetapi persefahaman bersama. Eileen memandangnya, memahami maksudnya. Kita ada jadwal lain untuk esok, museum negara dan pasar malam, katanya ragu-ragu. Jonathan menghela nafas dan kemudian perlahan-lahan mengangguk. Bukan tanda setuju tetapi penolakan. Kita ubah haluan, katanya tegas. Jika kita ingin bercakap tentang Malaysia, inilah yang mesti kita laporkan. Bukan komoditi, bukan bangunan pencakar langit, bukan statistik pelancong. Tetapi keikhlasan kecil yang hidup dalam ruang awam, etika yang diamalkan, bukan diuar-uarkan. Dalam hujan lebat Kuala Lumpur, di stesen komuter yang sibuk, kamera BBC secara tidak sengaja menangkap sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mereka rancang untuk laporkan. Dari saat itu Jonathan tahu bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang apa yang mereka ingin tunjukkan, tetapi tentang apa yang Malaysia tunjukkan kepada mereka dengan senyap. Sepanjang hari-hari berikutnya di Kuala Lumpur, Jonathan Reed mula membina tabiat baru.
Bukan sekadar memerhati melalui lensa, tetapi memperlahankan langkah dan membiarkan bandar itu bergerak di sekelilingnya. Semakin lama dia memerhati, semakin kerap corak yang sama muncul. Kanak-kanak bergerak sendirian di ruang awam. Di kaki lima, di stesen, berhampiran pusat tuisyen, malah di kedai runcit. Kanak-kanak itu seolah-olah beredar tanpa pengawasan orang dewasa. Mereka berjalan bercakap ketawa, membawa beg sekolah mereka, beratur dan berinteraksi dengan persekitaran, seolah-olah ruang itu milik mereka. Jonathan berasa tidak selesa. Bukan karena pemandangan itu, tetapi karena otaknya tidak mencetuskan penggera yang biasanya akan berlaku di negaranya. Di Britain, pemandangan ini akan serta-merta menimbulkan kebimbangan, mempersoalkan atau bahkan campur tangan. Tetapi di sini tiada mata yang mencurigai, tiada rasa panik, tiada rasa janggal. Bagaimana ia selamat, dia berbisik kepada dirinya sendiri pada suatu petang apabila dia melihat dua orang pelajar sekolah melintas jalan dengan yakin di lintasan pejalan kaki dan pemandu secara otomatik memperlahankan kendaraan tanpa perlu dipaksa. Soalan ini mendorongnya untuk mencari jawaban yang lebih mendalam. Eileen mengatur pertemuan dengan Dr. Samuel Wright, seorang pakar budaya yang telah lama mengkaji masyarakat Asia Tenggara. Pertemuan ringkas itu diadakan di Taman Autistik Terbuka dengan bunyi bandar sebagai latar belakang. Kesilapan paling biasa bagi orang barat, kata Dr. Wright, adalah mengukur keselamatan dari segi fisikal kamera litar, tertutup polis peraturan bertulis. Beliau menjelaskan bahwa di masyarakat Malaysia, keselamatan beroperasi secara berbeza, bukan karena ancaman telah dihapuskan, tetapi karena tanggung jawab dikongsi. Di sini sambungnya, kanak-kanak tidak diawasi oleh seorang individu. Mereka diawasi oleh semua orang. Jonathan diam menghadam kata-kata itu. Dr. Wright menjelaskan konsep community di Malaysia yang rapat tetapi kuat. Jiran juruang kedai makcik pengawal keselamatan, malah orang asing yang lalu lalang, semua orang merasakan mereka memainkan peranan kecil dalam menjaga persekitaran. Tiada kontrak sosial bertulis, tetapi ada pemahaman bersama yang lahir daripada kebiasaan bukan dokumen. Contohnya ringkas tetapi konsisten. Di sekolah kanak-kanak bukan saja belajar membaca dan mengira, mereka bertanggung jawab membersihkan kelas. Mereka menyapu, mengemop, membuang sampah, menyusun ruang awam. Waktu pembersihan gotong royong bukan hukuman, tetapi ritual harian yang menyuntik rasa pemilikan. Ruang ini milik kita, Dr. Wright, meniru falsafah yang tidak terucap itu. Jika ia rosak, kita baiki. Jika kotor, kita bersihkan. Jonathan teringat rak payung Ihsan di stesen komuter. Kelihatan remeh, tetapi kini dia melihat kaitannya. Kanak-kanak yang diajar untuk menjaga ruang awam sejak kecil membesar menjadi orang dewasa yang tidak merasakan mereka berhak untuk mengambil harta benda awam. Dalam lawatan ke sebuah sekolah rendah selepas itu, Jonathan menyaksikannya sendiri. Kanak-kanak bergiliran membersihkan kelas bekerja sambil ketawa tanpa pengawasan ketat. Tiada rasa terpaksa, hanya rutin. Kami belajar untuk menjaga bersama, kata seorang guru ringkas, seolah-olah ia adalah jawaban yang tidak perlu diperkatakan. Bagi Jonathan, kesederhanaan jawaban itulah yang mengejutkannya. Tiada retorik, tiada slogan kebangsaan, hanya amalan yang diulang hari demi hari, sehingga menjadi ciri kepribadian. Perlahan-lahan perspektifnya beralih. Dia mulai memahami bahwa rasa selamat di Malaysia tidak dibina atas ketakutan terhadap hukuman, tetapi atas rasa malu karena memecahkan kepercayaan. Bukan karena tiada undang-undang, tetapi karena undang-undang bukan satu-satunya sokongan. Keselamatan di sini, pikir Jonathan, adalah produk hubungan manusia. Apabila senja tiba dan bandar menjadi sibuk semula, dia melihat kanak-kanak yang sama pulang dari sekolah bercampur dalam aliran orang ramai yang pulang kerja. Tiada sempadan yang ketat. Semua orang bergerak dalam irama yang sama. Tiada seorang pun yang terasa asing. Malam itu Jonathan menulis kesimpulan dalam buku notanya yang tidak akan ditemuinya dalam mana-mana laporan Malaysia. Tidak melindungi warganya dengan tembok tinggi, tetapi dengan rangkaian kepercayaan. Disitulah letak kekuatannya. Keselamatan yang tidak kelihatan tetapi terasa karena ia dijaga bersama oleh komuniti yang percaya bahwa setiap kanak-kanak adalah tanggung jawab semua. Pada pagi itu, Jonathan Reed berdiri di platform stesen KL Sentral, memegang secawan kopi yang mula menjadi sejuk. Pengumuman untuk perjalanan ke selatan jelas kedengaran. Tiada jeritan panik atau bunyi tergesa-gesa. Pada papan tanda elektronik masa berlepas tersenarai dengan kemas. Tiada maklumat kelewatan. Tiada nota kaki kecil yang sering dilihat di banyak negara lain. Apabila jarum jam menunjuk pada menit yang terpapar kereta api bergerak,
bukan hampir tepat pada masanya. Ia sepenuhnya tepat pada masanya. Jonathan secara refleks melihat jam tangannya, kemudian memandang Eileen Coakley yang berdiri di sebelahnya. Eileen hanya mengangkat kening, sama terkejut. Adakah ini sentiasa berlaku, dia bertanya. Ya, jawab konduktor secara ringkas seolah-olah ia bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Di dalam gerabak, suasana tenang menyelubungi perjalanan. Tempat duduk yang luas, pemanduan yang stabil, perbualan yang berbisik. Marcus Hill sudah bersedia dengan kameranya. Namun kali ini tiada subjek dramatik untuk ditangkap. Ketenangan itu sendiri menjadi tumpuan utama. Kereta api bergerak lancar. Beberapa menit kemudian, seorang demi seorang penumpang mulai tidur. Kepala bersandar di tingkap tangan, bersilang di dada. Beg diletakkan di rak, di atas kepala atau di bawah kerusi, tidak diikat, tidak dipegang, tidak diawasi. Jonathan terpegun. Dia memerhati dengan lebih dekat. Tiada mata yang berjaga, tiada refleks tangan untuk mencengkam barang pribadi. Dalam dunia yang dia tahu, kewaspadaan adalah tabiat yang dilatih sejak kecil. Tetapi di hadapannya, puluhan orang memilih untuk mempercayai. Adakah ini normal? Dia berbisik kepada Markus. Markus tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan kameranya perlahan-lahan, seolah-olah takut mengganggu ketenangan yang rapuh itu. Namun ia nyata. Jonathan merasakan kejutan yang sama seperti di stesen LRT Kuala Lumpur beberapa hari lalu. Kejutan yang bukan emosi, tetapi eksistensial. Ini bukan sekadar tabiat, ini adalah bagaimana masyarakat melihat masa dan orang lain. Kereta api membelah dataran hijau menuju ke Melaka. Tiada desakan, tiada perlumbaan melawan masa. Ketepatan masa berlaku tanpa ketegangan. Setibanya di Melaka, irama ini tidak berubah. Bandar itu terasa lebih perlahan, tetapi tidak ketinggalan zaman. Di sini Jonathan dan pasukannya memasuki dunia yang sama sekali berbeza. Craft tradisional dipraktikkan. Dalam sebuah studio tembikar, yang tersembunyi tanah liat berputar perlahan di atas roda. Tangan tukang bergerak dengan ketepatan yang tidak tergesa-gesa. Setiap sentuhan terasa telah difikirkan dengan mendalam, bukan dikejar. Kita tidak boleh memaksa tanah liat itu, kata tukang tua itu sambil tersenyum. Jika dipercepatkan, hasilnya akan terjejas. Prosesnya adalah menunggu sehingga kering dengan sendirinya dan kemudian menunggu lagi. Masa bukan musuh tetapi rakan kongsi. Tembikar yang dihasilkan bukan sekadar bekas tetapi objek yang menyimpan kesabaran. Di tempat lain tukang batik bekerja mengikut irama yang serupa. Gentian asli direndam, diketuk, ditapis, dijemur. Semuanya bergantung kepada cuaca, suhu, dan kelembapan. Tiada mesin yang mengeluarkan arahan. Alam semula jadi adalah rakan dialog. Kami menunggu masa yang sesuai, kata seorang tukang. Jika masanya belum tiba, kami berhenti. Jonathan mula melihat corak yang sama berulang di kereta api, di stesen, di ruang awam, sehinggalah ke bengkel Kraft. Tiada paksaan yang berlebihan terhadap masa. Ketepatan bukan hasil tekanan, tetapi hasil kebiasaan yang menghormati bersama. Jonathan berpikir, kepercayaan sosial tumbuh di tempat yang tidak tergesa-gesa. Apabila orang tidak dipaksa untuk bersaing, mereka tidak perlu mencurigai satu sama lain. Apabila masa dilayan dengan hormat, hubungan manusia juga menjadi stabil. Malam itu di sebuah homestay kampung di Melaka, Jonathan menulis ayat panjang dalam buku notanya. Rasa selamat Malaysia tidak lahir daripada kelajuan, tetapi daripada kesabaran yang dikongsi bersama. Buat kali pertama, dia memahami bahwa disiplin dalam konsep masa ketenangan di ruang awam dan keindahan seni tradisional bukanlah serpihan yang terasing. Semua itu disambungkan oleh akar yang sama, kepercayaan bahwa perkara yang baik akan tiba tepat pada masanya, selagi orang sanggup berjalan bersama dan tidak saling memotong. Perjalanan itu hampir berakhir, namun ujian terakhir tiba tanpa amaran. Pada pagi itu, Jonathan Reed kembali ke stesen Melaka bersiap sedia untuk pulang. Suasananya tenang, hampir rutin, sehinggalah langkah Jonathan tiba-tiba terhenti di hadapan pintu pagar tiket. Tangannya meraba bahu, kemudian beg galasnya. Wajahnya berubah. Eileen, katanya perlahan, tetapi dengan ketegangan. Beg saya tiada. Di dalamnya bukan sahaja barangan pribadi. Terdapat telepon bimbit, dompet, paspor sandaran, dan buku notanya. Segmen perjalanan yang merekodkan perubahan besar dalam pemikirannya. Jonathan coba mengingati kereta api malam tadi, rak di atas kepala. Dia menutup mata sebentar. Di Britain, kehilangan seperti itu biasanya berakhir dengan satu perkataan habis. Tetapi dia tidak bertindak balas dengan panik. Dia menunjuk ke arah kaki tangan stesen beruniform yang berdiri tidak jauh. Seorang wanita berjalan menghampirinya dengan senyuman tenang.
seolah-olah situasi ini bukan perkara besar. Ada yang boleh saya bantu, Tuan. Jonathan menjelaskan kehilangannya secara ringkas. Kaki tangan itu mengangguk dan menghubungi pusat harta benda hilang. Tiada janji kosong. Tiada kata-kata sagu hati yang berlebihan. Hanya prosedur yang berjalan lancar. 30 menit kemudian satu panggilan telepon tiba, Beck telah dijumpai. Jonathan terdiam, kemudian ketawa kecil. Bukan sekadar kerana lega, tetapi kerana pengakuan yang sunyi. Segala yang disaksikannya selama ini bukanlah kebetulan. Di kaunter harta benda hilang selepas pemeriksaan butiran yang teliti Beck itu diserahkan kepadanya. Ia malah dibalut dengan kemas untuk mengelakkan sebarang calar. Jonathan mengucapkan terima kasih dengan suara yang serak, bukan hanya kerana Beck-nya kembali tetapi kerana kepercayaannya kini lengkap. Sekembalinya ke Britain, bilik berita sekali lagi menjadi pusat dunia Jonathan. Masa yang panjang dihabiskan untuk merangkai gambar bunyi dan ketenangan yang dialaminya di Malaysia. Tiada naratif sensasi, tiada musik yang didramatisasi berlebihan, hanya rakaman rutin harian yang jujur. Program itu akhirnya disiarkan sebagai edisi khas antara bangsa. Maklum balas datang lebih cepat daripada yang mereka jangkakan. Media sosial dipenuhi dengan komen terkejut. Adakah ini benar? Mengapa kita tidak pernah melihat Malaysia seperti ini? Saya mau tahu lebih lanjut. Apa yang muncul bukanlah kekaguman yang kosong tetapi rasa hormat. Penonton bukan sahaja tertarik dengan pemandangan, tetapi oleh nilai-nilai kanak-kanak yang dipercayai orang dewasa yang menjaga tanpa diminta masa yang dihormati objek yang dikembalikan. Jonathan berulang kali membaca satu komen. Mungkin kemajuan bukanlah seberapa cepat kita bergerak, tetapi sejauh mana kita mampu mempercayai satu sama lain. Ayat itu melekat di pikirannya. Selama bertahun-tahun, dia terbiasa melihat kemajuan sebagai sesuatu yang boleh diukur angka kelajuan kecekapan. Tetapi Malaysia telah menunjukkan dimensi lain kemajuan, sebagai hubungan, sebagai keberanian untuk tidak sentiasa berjaga-jaga, sebagai kesediaan untuk menyerahkan ruang hidup kepada orang lain. Pada akhir rancangan dalam temu bual penutup, Jonathan menyimpang dari skrip. Suaranya lebih perlahan dari biasa. Malaysia tidak coba kelihatan sempurna, katanya. Ia tidak menjerit untuk menarik perhatian. Tetapi bagi sesiapa yang sanggup berhenti dan melihat nilai-nilainya jelas kedengaran, program itu menjadi salah satu siaran yang paling banyak diperkatakan pada tahun itu. Permintaan untuk bahagian susulan datang bukan saja mengenai Malaysia, tetapi mengenai masyarakat lain yang mungkin menyembunyikan nilai yang serupa dalam kehidupan seharian. Malam itu, Jonathan menutup buku notanya dengan keyakinan baru. Perjalanan itu sememangnya telah berakhir, tetapi pemahamannya belum. Malaysia tidak memberinya jawaban akhir. Ia memberinya soalan yang lebih penting, pikir Jonathan. Mungkin disitulah letak makna terdalam perjalanan, bukan untuk menjelaskan tetapi untuk belajar mendengar,